A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihil uqad وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. آمين يا رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Taala berikan kepada kita kesempatan, peluang dan ruang untuk kita bertemu pada hari ini. Alhamdulillah, walaupun kita tak dapat bertemu secara realnya, tapi dapat lagi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita bertemu secara maya. Dan baik, insya-Allah pada hari ini saya akan kongsikan berkenaan dengan suatu tajuk yang disebut berkenaan dengan maksiat hati, melalui kitab yang dikarang oleh Syekh Imam An-Nawawi Al-Banti rahimahullahu taala kepada kita, yang mana tajuk besar dia antara sifat-sifat bercela, dan antara perkara yang dicela oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitulah berkenaan dengan maksiat hati, maksiat perut. Hari ini maksiat perut, tuan-tuan. Maksiat perut. Kita selalu dengar berkenaan dengan maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut dan sebagainya. Maka salah satu yang saya nak kongsikan bersama dengan tuan-tuan muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian pada hari ini, iaitulah berkenaan dengan maksiat hati. Apa kata Imam An-Nawawi dalam kitab dia? Iaitu apa? Wa min ma'asi batni aklur riba wal muqsu wal ghadabu wasyirku wasirqah wa kullu ma khuzin bi muamalatin harramaha syar'u. Di antara maksiat perut, kata Imam An-Nawawi Al-Banti rahimahullah taala pada kita, iaitulah berkenaan dengan apa? Aklur riba, iaitulah makan riba. Memakan daripada hasil riba. Disebut hasil riba ni banyak macam-macam. Senang yang untuk kita nak faham apa berkenaan dengan riba ni, kita bagi kawan kita pinjam duit, dan dalam keadaan PKP ni kan semua susah, berada dalam keadaan susah, dan ada sahabat kita datang minta tolong dengan kita disebabkan apa? Kita ni ada sedikit kelebihan, kan? Mungkin pencen, mungkin simpanan, mungkin WSP ataupun lain-lainnya, kan? Maka datang sahabat kita minta tolong, nak beli beras, nak beli lauk, nak suap anak-anak nasi, tak ada, dia tak ada. Dan sebab apa? Guys, pagi makan pagi. Itulah sahabat-sahabat kita macam-macam, kan? Tak semuanya senang, tak semuanya berada dalam sebagaimana kita dan sebagainya. Maka kita letak syarat, boleh nak pinjam, pinjam 1,000, jangan lupa bayar lebih sikit. Kita letak berapa? Bayar lebih sikit. Yang lebih sikit itulah yang disebut sebagai aklur riba. Aklur riba, makan daripada barang yang riba. Maka ini adalah suatu perkara yang disebut sebagai dosa besar. Baik, seterusnya wal maksul wal maksu wal ghadabu, kan? Iaitulah ambil pajak, memajak sesuka hati, habis gala, habis rumah orang, tanah orang buat pajak, pokok orang habis semua dipajak ni, kan? Tak tahu tuan siapa. Ni antara maksiat perut. Seterusnya mengasap, disebut kat sini, tulis sini mengasap dalam kitab, wal ghadab wasirqah. Wasirqah kita tahulah apa dia, itulah mencuri. Mencuri, ambil barang orang lain secara sembunyi-sembunyi. Ambil barang orang lain
secara sembunyi-sembunyi, sirqah, kan, mencuri, jelaslah, kan. Ambil barang orang lain ni satu dosa. Makan pula jadi darah daging, dosa. Kata Allah, kata Nabi SAW apa? Darah daging yang akan dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daging yang tumbuh daripada sumber-sumber yang haram, dibakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang tadi apa? Wal ghadbu, iaitu apa? Memakan atau mengambil barang orang lain secara terang-terangan tanpa izin dan tidak bertujuan untuk memilikinya. Dah curi. Nama dia disebut kat sini tulis mengasap tadi tu. Wal ghadbu, ambil khianat, mengkhianat, ambil barang khianat, bukan nak jadi milik dia, khianat saja dia. Ngenak orang Kelantan kata. Seterusnya, wa kullu ma'khuzin bi muamalatin harramaha syar'u, iaitu setiap perkara, apa nama ni, serta setiap pengambilan ataupun penerimaan barang dengan cara yang diharamkan oleh hukum syarak, kan. Maknanya apa saja. Contohnya rasuah, kan, ambil rasuah. Apa lagi? Skamer, ar-rashi wal murtashi finnar, atau kama qala Nabi SAW, kan. Orang ambil rasuah ni, bagi rasuah, terima rasuah dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, wa auzubillah min zalik. Lagi apa? Skamer. Sekarang ni skamer. Bahaya. Naik nombor tak dikenali, halu, kata dia. Ni barang tuan ni ada dekat sekian-sekian tempat, tuan kena ambil, kan. Kena datang ambil, kena tuntut dan macam-macam. Paksa lah. Scam. Macam-macam orang buat untuk dapatkan. Hari ni Masya Allah, hati-hati tuan-tuan. Demi kekayaan, demi kesenangan yang sedikit, sanggup nak menanggung dosa, azab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kan. Matlamat dia apa? Janji kenyang, janji senang, janji kaya, tak melarat. Masya Allah. Sedangkan Nabi SAW sangat merindui orang-orang yang fakir, nak duduk dengan orang-orang yang fakir, nak duduk dalam syurga bersama dengan orang-orang fakir. Itu Nabi SAW bagaimana disebut dalam muntakhab hadis antaranya kepada kita. Baik, seterusnya, wasyurubu khamri wa haddasu wa haddu syarbi wa haddu syaribi arba'una jaldah lil hurri wa nisfuha lil raqiqi wa lil mamu ziyadatu ta'ziran, iaitu seterusnya antara maksiat ini apa? Minum arak, meminum arak. Hukum minum arak ni apa? 40 kali sebatan di dalam agama kita. Jauhkan diri kita ni daripada perkara-perkara yang haram tadi ni. Khamar antaranya, arak secara jelas. Ni kita tengok pula yang bawah-bawah ni, juga disebut oleh Imam An-Nawawi Al-Bardin rahimahullah ta'ala pada kita. Antaranya apa? Wa minha aklu kulli muskirin wa kulli najsin wa mustaqzarin. Termasuk maksiat perut ialah memakan barang yang memabukkan. Barang yang memabukkan mana bukan minum arak je. Contohnya apa? Ambil dadah, ambil syabu, ambil apa benda semua, ekstasi, ambil apa lagi? Yang memabukkan, yang memeningkan. Apa lagi tu? Apa nama? Apa nama satu istilah tuan-tuan? Yang ganja India selalu makan, dia selit kat bawah gigi dia selalu ni. Saya tak ingat nama dia. Itu pun sama juga, letak bawah lidah, bukan selit kat gigi, letak bawah lidah. Katanya untuk kuat bekerja. Ni pun hati-hati anak-anak kita. Golden nama dia, golden. Bau dia tu busuk bau dia. Baik, seterusnya lagi apa lagi berkaitan yang memabukkan ni? Tuak kan. Ada orang dia memang suka minum, kan.
suka minum kan. Ada setengah ulama kata makruh dan sebagainya. Terserahlah kan. Perkara-perkara yang syubhat tuan-tuan tinggalkan. Dan sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kita tengok dalam kisah dia, bagaimana dia sangat begitu menjaga pemakanan dia dalam bab menuntut ilmu. Sehingga kan satu hari ilmu tak masuk dalam kepala dia, tak masuk dalam hati dia kan. Hafal berkali-kali tak masuk. Balik tanya mak kan, PE ni bahasa kampung kita kan, ni belajar ni tak masuk-masuk, tak macam hari-hari lain. Hari lain tulis dengan air liur masuk kan, sambil pejam mata pun masuk. Hari ni pejam mata tak masuk, tulis air liur pun tak masuk kan, tulis dengan pensel pun tak masuk. Mak bagi makan apa? Mak dia pun sebut sekarang makanan. Bila dia tahu, dia keluarkan makanan daripada tekak dia. Begitu Imam Syafi'i menjaga. Maka kita yang kita tahu kita ni mazhab Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, ikutlah. Ikut. Benda syubhat tertinggalkan. Perkara yang kita tak jelas kan sumber dia, daripada mana makanan ni dan sekian macam mana, proses dia okey ke tak okey, kita tak yakin, tertinggal. Samalah isu apa Cadbury, tak maaf sebut kalau mungkin kalangan kita ada peminat makan data air pun, kalau saya sendiri walaupun Jakim sebut pula buat makan demo makan coklat tu, nak bagi tahu status halal dia dah kan. Kau sebut Jakim ni kalau halal memang clear lah. Tapi kita lah kan, kita was-was, kita ragu-ragu, maka kita tinggal. Kita tinggal benda yang kita rasa kita tak yakin, kita tinggal. Baik, iaitu seterusnya wa kulli najisin, segala jenis najis. Sebut najis ni apa? Antaranya bangkai. Bangkai haiwan yang tak dibacakan nama Allah pada dia, sembelih tak dibacakan nama Allah pada dia, ni kita kena tinggalkan. Jangan makan, tinggalkan. Dan perkara-perkara yang dianggap jijik oleh masyarakat. Apa? Contoh makan tai hidung, makan ingus. Masya Allah, geli dengar kan? Dengar pun geli dah. Jangan. Antara maksiat yang kita kena tinggalkan. Kita yelah kan, tapi waktu kecil-kecil dulu ada pengalaman sahabat-sahabat kita kan, kawan-kawan kita waktu tadika dulu time puasa kena paksa mak ayah tengok orang lain makan buka bekal, tengah hari pukul 11 buka bekal lah. Yang puasa ni kan, dia buka lubang hidung dia. Masya Allah. Baik, seterusnya akhir sekali, wa aklu malil yatim awil awqafi ala khilafi ma syarrata waqifu wal ma'khuzi biwajhil haya. Iaitu yang akhir sekali disebut oleh Imam An-Nawawi Al-Bantan rahimahullah ta'ala kepada kita, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Dia jelas kan, makan harta anak yatim ni jadi tanpa hak, makan harta anak yatim tanpa hak awil. Yang kedua, makan harta wakaf, memakan harta wakaf dengan menyalahi persyaratan yang telah ditentukan oleh pewakaf. Ni kena hati-hati. Dan seterusnya, wal ma'khuzi biwajhil haya, barang yang diberikan dan makanan ataupun apa sahaja yang diberikan oleh pemberi kerana rasa malu ataupun takut kalau ia tidak memberikannya. Pau lah, senang ceritanya, kita pau makanan orang kan, pau makanan masa duduk asrama tu, anak-anak pau. Ni tuan-tuan jaga, kalau kita ada anak-anak dekat sekolah, kat asrama penuh, kat dekat tahfiz ataupun kat mana, pesan pada anak-anak kita, dia nak belajar. Kadang jadi susah nak hafal, susah nak belajar, suka nak faham dan sebagainya. Barangkali ada benda-benda yang sedemikian masuk ke dalam perut. Walaupun kita dah bagi cukup dah, tapi yelah, dia tengok abang-abang utai dia, tengok atas semua buat benda yang sama, dia rasa nak try kan. Kita jangan pesan. Sama dalam institusi kekeluargaan, dalam rumah
tengok abang, pau adik-adik, pau abang kakak, pau ayah. Contoh gurau. Maknanya kena ambil perhatian. Maknanya apa? Dia bagi tapi sebab malu ataupun takut, kalau diugut dan sebagainya. Itulah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berkenaan dengan maksiat perut yang disebut oleh Imam An-Nawawi Al-Bantan rahimahullah taala pada kita, yang perlu kita ambil perhatian supaya apa? Allah Taala pelihara hati kita, akal kita dengan apa? Dengan perkara-perkara tadi. Jadi cukup sekadar ini untuk kita pada hari ini. Semua maaf sekiranya terkasar bahasa, terlanjur dalam pembicaraan. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian dimaafkan, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.